Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat di dalam media sosial sekarang ialah mengenai pengehadan atau terhadnya tempo seseorang Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri di Malaysia. 99% rakyat setuju dengan cadangan dan mahu digubal perlembagaan, meminda perlembagaan supaya jawatan Perdana Menteri tidak boleh dipegang oleh seorang Perdana Menteri lebih 10 tahun. Anwar Ibrahim sudah setuju dengan cadangan itu. Tapi ada satu pihak yang tak setuju, yaitu Presiden PAS. Presiden PAS tolak tempo Perdana Menteri 10 tahun sahaja, mahu sepanjang hayat. 90% rakyat setuju mengatakan bahawa Perdana Menteri tidak boleh memegang jawatan lebih dari 10 tahun. Tapi tiba-tiba pula Presiden PAS ini kata dia tolak tempoh itu. Ini yang membingungkan ramai netizen. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah gout, kencing manis dan tinggi darah, saya tak jual ubat. Saya hanya kongsi kepada Anda, mahu atau tidak terpulang pada Anda. Tapi saya kongsikan, ramai orang sudah beli, ramai orang sudah sembuh, harganya sangat murah. Potongan harga besar-besaran sempena Ramadan ini persediaan untuk Syawal Raya nanti. Jangan pula nanti Raya kena gout baru nak terhege-hege cari ubat. Jadi belilah sekarang selagi harganya masih murah dan stoknya masih ada. Cepat tekan butang produk yang ada dalam video ini dan terima kasih kerana membeli dan terima kasih kerana bersedia untuk masa depan. Sediakan payung sebelum hujan. Ini produk halal dan lulus KKM. Saudara, Presiden PAS menolak tempo Perdana Menteri 10 tahun sahaja, mahu sepanjang hayat pula. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menolak cadangan agar tempo seseorang menjadi Perdana Menteri hanya 2 penggal atau 10 tahun sahaja. Dalam tulisannya di minda Presiden PAS, Hadi berkata, kewajipan umat Islam untuk berlaku adil kepada semua mengikut ketetapan Allah. Maka segala urusan umat hanya boleh dikendalikan oleh kalangan yang beragama Islam dan beriman sahaja dengan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Akan tetapi apabila seseorang pemimpin melakukan perbuatan khianat yang menafikan kelayakannya, maka tugasnya hendaklah ditamatkan, kata beliau. Sepanjang sejarah, semua khalifah Islam menjalankan tanggungjawab sebagai pemimpin sehingga akhir hayat mereka. Allah telah menetapkan bahawa para anbiya yang membawa ajaran Islam juga berperanan sebagai pemimpin. Selepas kewafatan mereka, tugas itu digantikan oleh golongan yang meneruskan ajaran para anbiya, tulis beliau menerusi Facebooknya. Baru-baru ini, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok mencadangkan agar Perlembagaan Persekutuan dipindah bagi membolehkan seseorang Perdana Menteri hanya boleh dilantik untuk 2 penggal atau 10 tahun sahaja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas itu menyambutnya dan bersetuju dengan cadangan itu. Ada cadangan yang saya setuju seperti menghadkan tempoh Perdana Menteri kepada 10 tahun. Kerana kita tahu kalau sampai 22 tahun boleh rosak negara, kata Anwar. Hadi dalam tulisannya berkata apabila DAP mencadangkan had tempoh 10 tahun, bagi jawatan Perdana Menteri, tiba-tiba ramai yang berlumba-lumba memberikan sumbangan positif. Mereka seolah-olah melupakan jahil atau tidak mempedulikan dasar yang lebih penting bagi mencapai wawasan dunia dan akhirat yang kekal mengikut ketetapan Allah yang mewajibkan Islam memimpin negara. Hal ini demikian kerana tanggungjawab tersebut merupakan amanah yang besar daripada Allah, katanya. Bukan sekadar membahagikan jawatan atau memberikan kerja dalam tempoh tertentu kepada seseorang untuk menikmati jawatan, kemudian digilirkan kepada seorang yang lain untuk mengambil kesempatan juga, katanya. Beliau juga kekal dengan retorik bahawa Malaysia adalah milik Islam Melayu yang wajib dipertahankan. Awas berjaga-jagalah terhadap langkah DAP untuk mengambil kuasa dengan melemahkan kedudukan Islam dan bangsa Melayu yang berjenama Islam, katanya pada hari ke-18 Ramadan. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan rayuan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman di Mahkamah Rayuan hari ini.
Akhirnya, ini yang berlaku. Mahkamah Rayuan dengan 3 panel hakim yang dipengerusikan Datuk Ahmad Zaidi Ibrahim bersidang bersama Datuk Azman Abdullah dan Datuk Norin Bahaduruddin menyatakan bahawa tiada keputusan akan dibuat pada hari Rabu dan berhubung rayuan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bagi menepikan sabitan serta hukuman penjara 7 tahun, 2 sebatan dan denda 10 juta ringgit atas 4 kesalahan berkaitan dana angkatan bersatu anak muda armada. Tiada keputusan akan dibuat pada Rabu, namun demikian, kata panel hakim itu, mereka hari ini hanya mendengar rayuan perayu terlebih dahulu dan akan berhenti seketika untuk rehat tengah hari. Esok kita boleh sambung dengan hujahan daripada pihak pendakwaan, kata Hakim Ahmad Zaidi. Sebelum kita teruskan, siapa yang ada masalah gout kencing manis, saya tak jual produk. Saya hanya ingin kongsikan kepada anda, ramai sudah yang beli produk ini. Siapa yang ada masalah gout kencing manis tinggi darah, cepat beli sebelum produk ini habis kerana stoknya sikit. Selain itu, sekarang harganya sangat murah. Kami diberikan peluang untuk mengkongsikan kepada anda untuk persediaan raya. Jangan pula nanti raya anda kena gout. Saudara-saudara sekalian, menurut laporan berita ini, apa yang mengejutkan kita ialah, menurut Peguam, Mahkamah Tinggi terkilaf gagal pertimbang pembelaan Syed Saddiq. Mahkamah Tinggi terkilaf apabila gagal menimbangkan pembelaan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sehingga pemimpin itu tidak mendapat keadilan. Peguam Datuk Hisham Toh Tek yang mewakili Syed Saddiq 33 tahun selaku perayu berkata, pemimpin itu tidak pernah mengarahkan bekas penolong bendahari armada Rafiq Hakim Razali dan bekas penolong setiausaha armada Ahmad Rizwan Muhammad Safi untuk mengeluarkan 1 juta ringgit daripada akaun rasmi armada. Hisham berkata, hakim bicara gagal mengambil kira bahawa pembelaan anak guamnya itu bukan sekadar penafian semata-mata, tetapi ia adalah satu cabaran yang disertai dengan penjelasan. Katanya, bagi tuduhan pertama, Syed Saddiq memanggil saksi pembelaan ketiga, iaitu bekas Ketua Penerangan Armada Ulia Akma Husamuddin untuk mencabar naratif pendakwaan. Kata beliau, hakim bicara gagal untuk mengambil kira kes pembelaan dan ini menyebabkan pelanggaran terhadap Seksyen 182A Kanun Tata Cara Jenayah. Hak perayu untuk mendapatkan perbicaraan yang adil terjejas teruk disebabkan oleh kegagalan untuk menimbangkan pelbagai hujahan serius yang dikemukakan oleh perayu pada akhir kes pembelaan. Kegagalan untuk mengambil kira pembelaan telah menjejaskan perayu, katanya. Hisham berkata, pembelaan Syed Saddiq ialah pada awal Mac 2020, kepimpinan G5 bertemu dan membincangkan keperluan mengeluarkan wang dari akaun rasmi armada bagi bantuan dan kebajikan wabak COVID-19 untuk Ramadan dan Aidilfitri 2020 sebelum perintah PKP. Beliau berkata Syed Saddiq seterusnya memberi keterangan bahawa sepanjang 5 tahun beliau bersama Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Bersatu, beliau tidak pernah dipanggil untuk meluluskan dana melebihi RM500,000. Katanya, Syed Saddiq menyatakan beliau tidak mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa kelulusan daripada MPT adalah satu prasyarat. Perayu juga mengesahkan bahawa tiada keperluan untuk menyediakan sebarang kertas kerja bagi jumlah melebihi RM500,000 untuk diluluskan oleh Exco Armada. Secara ringkasnya, perayu tidak bersubahat dalam melakukan kesalahan itu. Beliau kemudian memanggil Ulia Akma sebagai saksinya yang menyokong kes perayu dalam semua aspek, katanya. Hisham berkata demikian pada prosiding rayuan Syed Saddiq yang merayu terhadap sabitan dan hukuman berhubung 4 tuduhan berkaitan dana angkatan bersatu anak muda armada. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.